Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi kita hari itu dah bincang tentang surah Al-Baqarah. Kita dah baca ayat 1 sampai 5. Kita bincang tentang di antara hikmah kenapa surah Al-Baqarah ini dimulakan dengan Alif Lam Mim. Ya. Dan para ulama salaf mempunyai pelbagai pandangan berkenaan dengan makna huruf-huruf muqatta'ah ini, dan yang akrabnya yang hampir adalah huruf-huruf yang diambil daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hikmah setiap surah, kalau kita perhati surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, apa surah pun, Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, surah Maryam, surah Taha, surah Yasin, ya. Apa surah pun yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, kita akan dapati the next ayat ada kaitan dengan Al-Quran, ada kaitan dengan wahyu. Ya, ada kaitan dengan wahyu secara umum. Sama ada Al-Quran secara spesifik atau wahyu secara umum. Karena itu sebagian ulama kata makna Alif Lam Mim ini ialah bahawa Quran ini tersusun daripada huruf-huruf ini. Ya, dan ini di antara hujah bahawa Allah Ta'ala berkata-kata dengan huruf dan suara dan makna. Ya. Jadi Al-Quran tersusun daripada huruf ini, tapi manusia tak boleh cabar, tak boleh challenge, tak boleh nak buat yang seumpama dengan satu ayat, satu surah. Ya. Satu surah. Ya. Jadi ini kalau kita dari segi soalan tadabburnya kita boleh buat, bagi siapa yang ada Al-Quran mushaf tadabbur macam ini, baguslah. Ya, sambil baca di tepi di kiri kanan itu kita boleh tadabbur, kan? Dia ada tafsiran ringkas dan dia bagi soalan-soalan yang untuk kita tadabbur. Ya. Masalahnya kita boleh letak soalan untuk Alif Lam Mim ni. Apa soalan kita boleh buat? Ma sababu irtibat al-huruf al-muqatta'ah bi dhikri 'azamatil Qur'ani wa i'jazih. Apakah sebab dari segi hubungan, relation yang kita kata munasabah, dimulakan, ya, disebutkan keagungan Quran itu dikaitkan dengan huruf muqatta'ah. Kenapa bila datang huruf muqatta'ah, mestilah kebiasaannya ayat yang selepas itu ialah menceritakan tentang keagungan Quran, kehebatan Quran. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba هو الذي أنزل عليك الكتاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Surah Ali Imran. Ya. Surah Sayyidah pun sama, surah Taha, ya, sama juga surah Yasin wal Quranil Hakim. Ya. Apa sebab, ya? Dia sentiasa dikaitkan ayat yang mula dengan huruf muqatta'ah ini dengan
ayat yang menceritakan keagungan Quran? Dan jawapannya kita boleh dapat daripada perkataan Ibnu Katsir dalam mentafsirkan. Katsir kata, innama dhukirat hadhihi al-huruf fi awail as-suwar allati dhukirat fiha bayanan li'ijaz al-Quran wa anna al-khalqa 'ajizuna 'an mu'aradatihi bimithlihi. مع هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. Pasal menunjukkan Al-Quran walaupun tersusun daripada huruf-huruf yang kamu cakap, alif, lam, mim, yasin, taha, tapi kamu tak boleh nak cabar, kamu tak boleh nak buat yang seumpama dengannya. Cuma ialah mushaf tadabbur ni bagus, tapi dia dalam bahasa Arab, bahasa lain anda tak tahu. Kalau ada usaha-usaha untuk menterjemahkan bekerjasama dengan markas tadabbur ni, markas tadabbur ni pejabat dia di Mekah dekat tower itu. Kami pernah pergi ziarah sekali dulu. Ya. Mereka yang keluarkan mushaf tadabbur ini. Kalau ada kerjasama untuk menterjemahkan itu bagus. Ya. Jadi lebih kuranglah, ya. Kalau dari segi pengarang kitab kita ni, dia kata di antara rahsianya adalah untuk menarik perhatian, ya, supaya orang bagi fokus kepada apa yang nak disampaikan daripada ayat-ayat ini. Wa ulhiqat bihadhihi al-ahruf al-thalathah jumalun thalath. Tengok dia kata, ya, 3 huruf ini, alif, lam, mim, disambung dengannya 3 jumlah yang ada kaitan. Apa dia? Dia kata yang pertama ialah fa'i'lanun lis-sami' annama sayutla alaihi al-an huwa khairu kitabin ukhrija lin-nas. Kalau dia kata unzila lebih baiklah. Unzila lin-nas. Wa annahu laysa fil wujudi ma yasluhu ay yusamma kitaban bil qiyas ilaih. Yang pertama yang directly datang selepas itu ialah zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ayat yang berhubung dengan alif lam mim ni nak bagi tahu satu perisytiharan kepada orang yang mendengar bahawa apa yang akan dibaca ke atasnya sekarang ini adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan kepada manusia. Dan tiada lagi dalam wujud ini apa yang layak dinamakan kitab kecuali Quran. Ya. Maksudnya dia adalah kitab yang paling sempurna. Even kalaulah Taurat dan Injil itu belum diubah sekalipun, Al-Quran tetap akan menjadi kitab yang paling sempurna. Pasal Quran itu bukan sekadar datang membawa hukum yang baru, tapi dia memansuhkan hukum hakam Taurat dan Injil. Taurat dan Injil, kalaulah Taurat dan Injil tidak diubah, masih original, tetap hukum hakamnya dimansuhkan oleh Al-Quranul Karim. Kan? Wa ammal ukhrayani, yang kedua dan yang ketiga, fayad'umani hadzal hukma bil hujjati wal burhan. Dua ayat yang datang selepas itu pula menyokong di statement zalikal kitab, itulah dia Alkitab. Zalika digunakan isyarat jauh, zalikal kitab. Pasal apa? Menunjukkan ketinggian kedudukan Al-Quran. Zalikal kitab. Ya. Kemudian Tuhan kata la raiba fi hudan lil muttaqin. Kenapa dia adalah zalikal kitab? Kenapa Quranlah kitab itu? Itulah kitabnya. Bukan bahasa kita cakap kan? Itulah kitabnya yang sepatutnya menjadi rujukan. Kan? Kalau orang tanya kita, Ustaz nak rujuk kitab apa ya? Boleh tak saya rujuk kitab sekian-sekian? Dan dia kitab yang dia sebut tu betul, rujukan yang utama. Kita berkata, itulah kitabnya yang patut dirujuk. Itulah zalikal kitab. Kan? Itulah kitabnya yang patut dirujuk. Itulah kitab yang patut dibaca. Itulah kitabnya yang patut kamu jadikan panduan. Itulah kitab yang patut kamu taat segala suruhan dan larangannya. Kenapa? Kenapa kitab itu? Kenapa Quran itulah kitabnya? Kenapa Quranlah kitab yang tersempurna, yang tertinggi, yang terhebat, yang teragung?
Kenapa? La raiba fi. Tiada keraguan padanya. Itu yang pertama. Kerana kitab Quran ni dia tidak ada ragu, tidak ada raib. Raib ini ialah kalimah yang membawa makna tidak ada rasa tak senang, tak selesa, tidak ada. Walaupun kita baca Quran dalam keadaan kita gundah gulana, kita rasa tenang. Walaupun ayat yang kita baca tu ayat tentang azab, ayat tentang hukum hakam, ayat tentang hudud, tapi tetap kita merasa tenang dengan membacanya. Ya. Jiwa kita menjadi seronok, menjadi tenteram kerana kita mendapat bimbingan dan panduan. Ya. Kerana kata musannif, bukankah alaysa tafadul kutub innama huwa bimiqyasi ma tahwihi min haqqin la yashubuhu batil? Bukankah ukuran yang menyebabkan kita kata kitab ni yang terbaik adalah dengan isi kandungannya? Semakin benar isi kandungan, semakin tepat maklumat yang dikandung, semakin jitu ya, informasi yang diberikan, maka semakin hebat kitab itu. Betul tak? Ya? Dalam setiap bidang ilmu kita rujuk penulisan karya-karya tertentu. Kerana apa? Kerana dia memberikan kita kejituan maklumat. Semakin jitu maklumat yang diberi, maka semakin tinggi nilai rujukan kitab. Ya. Kerana bila kitab itu semakin tepat dengan informasinya, maka semakin hebatlah dia. Ini bagi orang yang mengaji, yang menuntut ilmu, dia tahu perbandingan. Apa bidang ilmu pun, kita mengaji bidang fizik ke, kimia ke, biologi ke, ya, ada kitab-kitab yang kita kata mu'tabar, betul tak? Ya. Orang kata, saya nak belajar, saya nak tahu tentang hukum hakam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i tentang hukum. Kita apa yang kita nak kena rujuk? Kita kata, kena rujuk Minhajul Talibin. Kenapa Minhajul Talibin? Kerana inilah kitab yang paling jitu, tepat, yang menghimpunkan pandangan-pandangan ulama Syafi'iyah dan memberitahu pandangan manakah yang dianggap resmi mewakili mazhab dan manakah pandangan yang dianggap pandangan yang kedua dan manakah pandangan yang dianggap pandangan peribadi tokoh-tokoh ulama mazhab. Sebagai contoh, dan kita nak mengaji nahwu, kita nak belajar, nak hafal matan apa, ya, itu semua adalah kerana kejituan dan ketepatan maklumat. Ya. Jadi bila kita sebut, Allah Ta'ala kata di sini, la raiba fih. Ini memberikan satu hujah kenapa Al-Quran itulah zalikal kitab. Dan yang kedua, kerana dia membimbing. Dia adalah bimbingan yang sempurna. Dia ada complete guidance. Setengah kitab dia ada maklumat yang jitu, tapi dia tidak mengandungi semua maklumat. Kan? Ada buku yang macam tu, maknanya kena completekan dia dengan buku yang lain. Ya. Tapi Al-Quran ni dia hudan lil muttaqin. Dia membimbing orang yang bertakwa kepada segala yang diperlukan. Tak ada ruang yang dia tertinggal. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak tertinggal apapun dalam kitab. Apa sahaja yang boleh memastikan kita selamat di dunia dan berjaya di akhirat, ada dalam tu panduannya. Jadi sama ada dia terangkan secara detail, atau dia memberi garis panduan umum, atau dia isyaratkan kepada sumbernya. Betul tak? Al-Quran suruh kita ikut Nabi SAW. Itu di antara bimbingan hudan lil muttaqin yang terbesar. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah supaya Al-Quran nak perintah kita ikut sunnah Nabi SAW. Jadi
dengan Al-Quran bagi tahu kepada kita ikut sunnah Nabi, kita dapat bimbingan. Jadi ini di antara dua hujah dia kata di sini. Sebab tu dia kata kesempurnaan kebenaran itu mestilah terang, jelas, tidak ada syubhah, dan mesti juga dia adalah menyentuh keperluan manusia dalam menjelaskan jalan yang mereka nak tempuh dan menegakkan dalil yang samar kepada mereka, menjadi petunjuk ketika berlaku kekeliruan. Jadi kalau tidak, dia tidak menjadi petunjuk ketika berlaku kekeliruan, tak jadi kitab utama juga, kan? Fadhalikumul Qur'anu huwa jima'u hadhihi al-fadail al-thalath. Maka terkandung pada Quran tiga ciri-ciri utama ini, tiga keunggulan ini. Apa keunggulan itu? Yang pertama, dia adalah al-haqqul mahdhul ladzi la batila fih. Pertama, dia adalah yang semata-mata benar, tidak ada kebatilan sama sekali. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang padanya arah depan belakangnya kebatilan. Diturunkan daripada Tuhan yang maha kukuh bijaksana, maha terpuji. Jadi tidak ada yang salah, yang silap dalam Quran. Ada fakta Quran yang tak betul? Tak ada. Ya. Kitab manusia ni hebat macam mana, muktamad macam mana pun, mesti ada silap. Even kalau kita bagi contoh dari kitab Minhajul Talibin An-Nawawi, bolehkah kita nak iktimat 100%? Kita kata tak juga. Ada pandangan-pandangan An-Nawawi yang dalam kitabnya yang lain lebih utama dianggap mewakili mazhab berbanding tarjihnya dalam Minhajul Talibin. Ada. Ya. Ya. Tapi Al-Quran, kitab Allah Ta'ala, tidak ada yang salah. Dia semata-mata benar. Al-haqqul mahdhul ladzi la batila fih. Yang kedua, al-haqqul laihul ladzi la syubhata fih. Kebenaran yang terang menyala-nyala, yang tiada syubhat. Ada kitab menerangkan kebenaran tapi dia samar, ada syubhah bersama dengannya, tidak begitu jelas. Al-Quran tidak ada syubhah. Apa sahaja ayat Al-Quran yang kita kata mutasyabihat, Allah Ta'ala kata huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ada ayat muhkamat yang menjadi induk kita. Yang kita bila kita rujuk muhkamat tadi, jelaslah apa yang tak jelas. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang hari akhirat, yang tidak jelas, yang sama, tidak ada. Semuanya adalah terang dan jelas dan nyata berlaku. Ya? Kalau tidak jelas di sisi ayat ini, akan dijelaskan dalam ayat yang lain atau jelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Kita tak perlu cari sumber luar. Kita tak perlu cari Aristoteles ke, tak perlu cari Socrates ke, Plato ke, Plotinus ke, untuk mai tafsirkan Quran untuk kita. Ya. Yang ketiga, al-hudal mubinul ladzi yukhrijun nasa minadh dhulumati ila nur. Dia adalah petunjuk yang nyata yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. La raiba fi hudan lil muttaqin. Ya. Demikianlah kedudukan tiga jumlah ini selepas tiga huruf yang menjadi tanwih, yang menjadi, kita kata apa tanwih ni, menarik perhatian dan peringatan supaya kita fokus pada tiga perkara ini. Wa kadzalika al-murabbi as-salih
يبدأ خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء أسماعهم ويثني باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فهم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة. Demikianlah pendidik yang baik, yang hebat. Dia bila nak mengajak cikgu yang hebat, pertama sekali dia akan pastikan murid-murid beri perhatian sebelum dia cakap. Semua orang dengar sepenuhnya, menghadapkan diri kepada maklumat yang nak disampaikan. Betul tak? Jadi inilah yang Quran buat. Yang Allah Ta'ala kata Alif Lam Mim. Bila dengar Alif Lam Mim, semua orang fokus dekat Nabi hak baca ayat tu. Apa dia ni? Kataan apa pelik ni? Maknanya ada something yang important that something important that will be delivered. Ya. Ada satu benda yang sangat penting yang akan disampaikan. Ya. Kemudian dimulakan dengan memberikan satu perkara yang menyebabkan orang teringin nak dengar lagi. Dia mulakan ayat dia dengan sesuatu yang menyebabkan orang teringin nak dengar lagi. Ya. Jadi inilah kefasihan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha hebat, yang maha tinggi, ya, dari segala segi, ya, yang tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Kesempurnaannya yang paling sempurna, tentulah ucapannya adalah yang paling hebat. Jadi ini ayat yang kedua. Nampak tak? So, dia punya flow. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Kemudian bila kita kata Al-Quran ni hudan lil muttaqin, Al-Quran ni kitab yang hebat. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apakah yang diinginkan oleh jiwa kita, pendengaran kita nak dengar lagi? Apa dia penjelasan? Ya. Tentulah dia nak tahu. Kalau kata kitab ni kitab yang hebat, kitab yang bagus, dia menjadi bimbingan. So apakah kesan kitab ini? Apakah impaknya kepada manusia? Apabila kita kata dia adalah kitab yang hebat, kitab yang ni, maka dia mesti ada impact. Ya? Dia mesti memberi impak bahawa orang yang belajar dengan kitab ini, maka dia akan mendapat ilmu. Dia akan jadi orang yang bagus. Dan orang yang tak mengaji satu cabang ilmu, menerusi kitab ini, dia takkan dapat penguasaan yang baik. Macam ulama kata orang yang mengaji nahwu tapi tak mula dengan ajuramiyah. Kan? Dia kata hebat macam mana pun lepas tu dia mengaji nahwu tapi dia mesti ada syaki. Kan? Dia mesti tidak akan kukuh. Ya. Pasal kitab ajuramiyah tu ada impact, cara susunannya, takrifan dia begitu ada kesan. Ya. Jadi ada kitab tu dia ada impak. Kan? So, apakah impak Al-Quran kepada manusia? Jadi Al-Quran menyatakan bahawa manusia ini, kesan Al-Quran kepada manusia terbahagi kepada kesan orang yang percaya, yang betul-betul percaya. Apa kesan kepada mereka? Orang yang ragu-ragu, apa pula kesannya? Dan orang yang ingkar. Ada satu fakta, satu perkara, manusia dalam berhadapan dengan tidak lari bertiga jenis. Sama ada dia terima dan dia percaya sungguh dengan benda tersebut, atau ada orang yang ragu-ragu, 50-50, ada orang yang tolak dan ingkar. So maka Al-Quran menceritakan kepada kita tiga jenis. Surah Al-Baqarah ini memulakan dengan daripada ayat nombor 3, mula mencerita kepada kita impak Al-Quran kepada manusia, kepada jenis-jenis manusia. Manusia yang beriman, manusia yang tolak, yang ingkar, dan manusia yang ragu-ragu. Ya.
Syekh kata, cuba perhati macam mana dia berpindah daripada bercerita tentang kitab kepada bercerita tentang orang. Okey, ayat kedua cerita pasal kitab. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ayat ketiga dan seterusnya nak bercerita tentang orang yang berhadapan dengan kitab ini. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. So macam mana Al-Quran nak pindah uslub? Ya? Adakah dia kena start dengan ayat yang baru? Atau kena ada istidrak? Tidak perlu. Bahkan dia flow dia begitu smooth berjalan. Ya? Iaitulah dia gabungkan dua cerita ini dengan gabungan yang sangat menakjubkan. Ya? Meninggalkan orang yang paling cerdik sekali, ya? Tak dapat nak buat benda ni. Demikian itu kerana pada awal perkara lam ya'rid li dhikri ta'ifatain al-akhiratain bal a'rada anhuma ka'anna al-Qur'ana lam yunzal atau lam yanzil min ajlihima ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث عن هداية القرآن نفسه قائلا إنه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكانت هذه اللام الجرة هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام وانصب انصبابا واحدا إلى نهاية الحديث عن المؤمنين. Huruf jar lil muttaqin ini dia macam papan gelonsok. Ya. Yang mana daripada situ cerita tentang Al-Quran tadi menggelonsok pergi laju saja kepada cerita tentang orang dan sikap manusia terhadap Quran tanpa ada gap, without any gap, ya, tanpa ada renggang. Dia dengan dengan smooth dia berpindah tanpa ada orang perasan kata sebenarnya dia dah masuk tajuk baru. Sebenarnya cerita sudah tukar. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Kan? Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Zalikal kitabu la raib fihi huda. Itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Padanya ada petunjuk. Ataupun kita baca zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Huda, ia adalah petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. So Al-Quran tak cerita lagi tentang orang yang ingkar, orang yang ragu-ragu, ini tolak tepi. Kerana fokusnya sekarang ni ialah pada orang yang menerima, itu yang penting. Ya. Impak yang paling penting yang kita nak tahu ialah apakah kesan Quran kepada orang yang menerima Quran. Inilah benda yang paling orang nak tahu dulu. Dan seolah-olah bila hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan bermakna Al-Quran tidak menjadi petunjuk kepada orang yang tak bertakwa. Tetapi disebabkan orang bertakwa lah yang menerima kesan positif Al-Quran itu. Tidak. Jadi seolah-olahnya macam Quran itu turun kepada mereka. Ya? Kerana mereka yang menerima, mereka yang mendakap dan memeluk ajaran Al-Quran tadi. Ya? Seolah-olah macam Quran tu mai kat mereka. Kan? Hudan lil muttaqin. Daripada lil muttaqin ini dia terus pergi kepada allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, terus pergi kepada cerita ciri-ciri orang muttaqin. Pasal apa? Inilah impak Al-Quran. Al-Quran, orang yang muttaqin dia percaya allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami beri kepada mereka sebagai rezeki mereka infakkan. Ini zakat. Tidak pernah dipisahkan dalam Quran ayat salat dengan zakat, ya. Sentiasa bergabung, kerana rahsia kejayaan hidup di dunia dan akhirat ialah yang pertama al-ikhlasu lil ma'bud, mengikhlaskan diri kepada Tuhan yang disembah, ibadat kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua al-ihsanu lil makhluk, berlaku ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dua perkara ini dirangkum dalam dua ibadat terbesar Islam, iaitu salat dan zakat. Salat adalah al-ikhlasu lil ma'bud, dan zakat adalah lambang ataupun pelaksanaan sikap ihsan kepada makhluk. Ya. Adalah terhadnya manfaat hidayah Quran kepada golongan ini sahaja. Setelah mana dinyatakan sifat Al-Quran itu adalah kebenaran yang nyata, tiada keraguan, tentulah akan menimbulkan persoalan kepada orang yang mendengar. Macam mana? Ya, macam mana Al-Quran ini yang dikatakan benar semata-mata benar, terang, jelas, tiba-tiba ada orang yang tak beriman. Dan seolah-olahnya Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa hanya golongan muttaqin? Sedangkan mereka ini adalah minoriti manusia. Ya? Kenapa begitu? Ya? Itu akan menimbulkan persoalan. Ya? Demikian juga Nabi SAW sendiri yang disifatkan sebagai azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni dia seorang yang, baginda Nabi SAW seorang insan yang sangat nak orang menerima hidayah, dan baginda sangat sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, sehingga seolah-olah macam Nabi ni akan buat satu tindakan terlalu sedih, terlalu tertekan bila orang tidak beriman itu, sehingga boleh menyebabkan dia melakukan tindakan yang boleh memudaratkan diri dia. Itu Nabi SAW. Baginda nak sangat orang menerima hidayah. Jadi Allah Ta'ala nak supaya Nabi tahu bahawa Al-Quran ini, hai Muhammad, aku bagi kepada engkau, dan engkau ni memang orang yang sungguh-sungguh ansahun nas linnas. Ansahun nas linnas. Manusia yang paling menasihati manusia yang lain, Nabi kita Muhammad SAW. Dan nasihat ialah iradatul khair lil ghair, mengkehendaki kebaikan kepada orang yang lain. Jadi Nabi ni orang yang paling mengkehendaki kebaikan. Itu kita kata terhimpun pada diri Nabi SAW 3 perkara. Yang pertama ialah dia yang paling tahu tentang Tuhan. A'lamun nas birabbil alamin. Ya. Apa yang Tuhan nak maksudkan daripada perkataan dia bila Tuhan sampaikan wahyu dia, Nabi adalah orang yang paling tahu. A'lamun nas bi muradillah ta'ala. Kemudian dalam nak menyampaikan, Nabi adalah orang yang paling fasih, yang boleh mengibaratkan kepada kita apa yang Tuhan nak. Baginda adalah afsahu man yu'abbir ar-rabbih. Sebab itu ada hadis, yang mana hadis ni merupakan wahyu yang datang secara makna.
Dan Nabi mentakbirkan kepada kita perintah Allah itu dengan perkataan begini sendiri. Allah iktiraf. Nabi diberi satu kewewenangan untuk menyampaikan perintah Tuhan dengan laras bahasa dia sendiri. Nak habaq kata Tuhan mengiktiraf kefasihan dan kepetahan dan ketinggian dan kedalaman pengetahuan Nabi SAW tentang kehendak Tuhan. Tidak. Dan yang ketiga, Nabi ini ansahun nasi linnas. Baginda sentiasa mengkehendaki kebaikan. Tidak ada ruang yang Nabi tinggal yang boleh baginda tutup daripada kita terjebak ke dalam kesesatan, melainkan Nabi dah buat. Ya. Jadi ini adalah ciri-ciri Nabi SAW. Yang itu adalah ciri-ciri Nabi SAW. Sebab tu kita kata tidak logik tiba-tiba ada ayat dalam Quran yang kodonnya ayat itu kita kata apa? Tashbih, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Yang mana tashbih itu adalah satu kekufuran. Ya. Ini tidak masuk akal, tak logik. Ya, tak logik. Kenapa tak logik? Sebab takkanlah Nabi nak tinggal pada kita satu ruang pintu kekufuran. Takkan Nabi nak tinggalkan pada kita ruang kekufuran. Ya? Takkan Nabi nak cerita benda yang tak betul, yang tak elok tentang Tuhan Azza wa Jalla. Masuk akal ke tuan-tuan dan puan? Ya? Ini hujah logik yang diberi. Yang sering diulang oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, yang disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam nak bagi tahu kata apa yang datang dalam Quran tentang sifat Tuhan, kita kena percaya dan kita kena beriman. Cuma biasalah golongan Asy'ariyah walaupun hujah ni depa pakai, tapi depa tak konsisten. Depa tidak konsisten. Ya. Hanya sebahagian sifat yang mereka terima saja. Ya. Bila mai sifat yang depa tak sesuai dengan hawa nafsu depa lari pergi kepada Mu'tazilah. Kan? Tapi Ahlussunnah wal Jamaah kita konsisten dengan prinsip ini. Tak kira apa pun, sama ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tak sesuai dengan hawa nafsu kita, as long as the same principle is applied, ya, maka kita kena terima tanpa kita mempertikaikan. Okey? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan dalam surah Al-Baqarah ini bahawa Al-Quran memberi manfaat kepada orang yang beriman. Maka jangan kamu rasa, orang yang bertakwa, jangan kamu rasa sedih kalau ada orang yang memekakkan telinga, membutakan mata, menutup pintu hatinya, dia yang punca, tidak beriman dengan Quran, tentu kamu jangan rasa sedih. Sebab apa? Quran ni memang dia hanya masuk ke dalam hati orang yang suci. La yamassuhu illa al-mutahharun. Seperti mana dia tidak disentuh melainkan oleh malaikat-malaikat yang suci, bi aidi safarah kiramin bararah. Ya. Daripada awal lagi, maka Al-Quran juga tidak akan mengetuk dan tidak akan menyentuh melainkan jiwa yang suci, yang bersih daripada kenajisan batin. Seperti mana kita tak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan junub, tidak boleh baca Al-Quran dalam keadaan junub. Wanita haid tak boleh baca Quran, ya. Kalau itu dari segi fizikal, ya, kita kata kekotoran fizikal menghalang kita daripada membaca Quran. Bagaimana mungkin kalau kita ada kekotoran maknawi, kotoran rohani? Macam mana kita nak jadikan Quran itu masuk ke dalam jiwa kita?
Jadi dia kata fakana hadha at-tahdid madhinnatun li an yabtahila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabbih qailan subhanakallahumma wa lima la yahtadi bihi an-nas ajma'un وجب إذن أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طمعية وتردد مريحة للنفس من طلب ما لا سبيل إليه وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هذا القرآن. Maka timbul persoalan mungkin daripada diri Nabi SAW sendiri. Kenapa engkau tidak jadikan ya Allah Al-Quran ini bermanfaat kepada semua orang? Kenapa engkau khususkan kepada muttaqin? Kenapa engkau khususkan kepada muttaqin? Ya? Kenapa engkau tak jadikan Al-Quran ini bermanfaat kepada semua orang? Ya? Maka di sini datang jawapan ataupun kita kata pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya punca kenapa hidayah Quran ini tidak menjadi umum, tidak diterima oleh semua, bukan kerana Quran itu sendiri, bukan kerana ketidakjelasan Al-Quran, bukan kerana Al-Quran itu kita kata ada kesamaran ataupun Quran itu ada kekurangan, bukan, tetapi kerana qabiliyatul mahal la li naqsil fa'iliyah, bukan kerana kurang keberkesanan, tetapi lebih kepada tempat tidak menerima. Jiwa yang tidak menerima hidayah Quran itu kerana jiwanya, bukan kerana air tidak membasah, tetapi kerana permukaan yang tidak boleh menerima air. Ya, macam Nabi kata, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal ilmi kamathalil ghais." Perumpamaan wahyu yang Tuhan bagi kepada aku ni macam hujan. Ayat hujan memang bagi basah, boleh menyuburkan pada dirinya. Tapi tempat yang turun, ada tanah yang memang dia boleh serat ayat dan menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan boleh subur sebab tanah dia elok, tanah dia subur, kan? Tapi ada tanah yang gersang, tanah yang kering kontang, yang memang tidak menerima air, yang dia tak boleh terima ayat, dia tak serat ayat, kan? Jadi isunya bukan pada Al-Quran itu sendiri atau pada ilmu yang wahyu yang Nabi SAW terima, tetapi lebih kepada jiwa manusia itu sendiri. Ada jiwa yang kita kata jiwa yang sakit, ya, jiwa yang sakit ataupun jiwa yang mati. Lepas tu kita kata matahari tidak mudarat kalau orang yang buta tidak nampak, ya, cahayanya. Ya. Orang keterangan dan kejelasan tidak menjadi mudarat kalau orang rabun tak nampak. Orang rabun tak pakai spek, ada benda terang depan mata dia tak nampak. Ya. Salah benda yang terang ke atau salah mata yang rabun atau mata yang buta? Jadi itulah jiwa yang buta yang jadi salah. Sebab tu Allah Ta'ala kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang telah menutup, sesungguhnya mereka yang menutup. Innal ladzina kafaru, kafarunya apa makna kafaru? Kafaru ghattu, mereka yang menutup. Alladzina ghattu qulubahum, yang menutup jiwa mereka daripada mengambil manfaat Al-Quran. Sama ada engkau bagi peringatan kepada mereka atau engkau tak bagi peringatan, mereka tidak akan beriman. Maksudnya mereka yang tutup. Itu dinamakan mereka sebagai kafir. Kafir maknanya menutup. Innal ladzina kafaru, innal ladzina ghattu, mereka yang menutup. Innal ladzina sataru, mereka yang menabuhkan tirai kepada jiwa mereka supaya tidak sampai cahaya Quran. Mereka yang tutup mata hati mereka supaya sinaran terang Al-Quran itu mereka tak kena mata mereka. Jadi macam mana kita nak salahkan Allah Ta'ala? Tidak. Ya? Tuhan bagi hidayah cukup terang, tapi ada manusia sengaja pejamkan mata, ada manusia yang sengaja palingkan matanya daripada melihat cahaya itu. Maka bagaimana? Maka itu bukan salah Al-Quran dan bukan kekurangan Al-Quran. Sebaliknya itu adalah kekurangan daripada manusia itu sendiri. Demikianlah cerita itu berpindah daripada cerita tentang orang mukmin yang Tuhan nyatakan wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya. Kenapa? Mereka yang membuka
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kan? Itu adalah bila mereka ikut suruhan-suruhan Quran. Ya, mereka terima Quran dengan mengikut suruhan-suruhannya. Mereka beriman dengan perkara yang kena beriman, mereka beramal dengan apa yang disuruh buat, tinggal apa yang dilarang. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berjaya. Kan? Mereka lah orang yang berjaya sebab mereka menerima, mereka tidak menutup. Mereka mencelakkan mata hati, membuka telinga mereka, menerima Al-Quranul Karim dan ajaran-ajarannya. Demikianlah berpindahnya hadis penceritaan tentang orang mukmin yang telah terdahulu bagi mereka kebaikan kepada cerita tentang orang kafir yang telah menjadi hak atas mereka itu kalimatul azab daripada Allah Ta'ala, bukan dengan bergabungnya dua cerita, tetapi dipisahkan, ya? Dipisahkan, dimulakan dengan istinaf, ya? Dia panggil istinaf bayani, kita duk sebut selalu kan dalam kelas tafsir, kita duk kata istinaf bayani itu kan. Tengok dia tidak bersama ayat itu. Kenapa dipotong di sini? Kerana ada sebab. Sebab cerita yang pertama tadi tentang orang yang beriman. Kemudian bila cerita pasal orang kafir dengan orang yang tak duduk sekali. Ya, tidak ada hubungan, tidak ada kesametaraan dan tidak ada sama taraf. Orang kafir itu mereka yang menutup pintu jiwa mereka. Innal ladzina kafaru, dia mulakan inna. Dia mula dengan statement baru. Bila dah habis cerita pasal orang mukmin, dia tidak kata wa ammal ladzi, tak. Di sini. Pasal apa? Nak cerita kesan yang kedua. Tadi kesan positif Al-Quran, sekarang kesan negatif bagi sesiapa yang menolak, yang tidak menerima ajaran Al-Quran. Ya. Sebab tu dia kata bukan dengan cara bergabung dua cerita itu dalam satu tema daripada awal, tetapi dengan bentuk yabni fihi ba'd al-kalam ala ba'd, dibina, tapi ialah dibina, related secara binaan, bukannya secara ataf, bukannya secara dipanggil guna penyambung, kata penyambung, tapi digunakan dengan hubungan secara makna. Ya. Ini yang disebut oleh ulama balaghah sebagai istinaf al-bayani. Istinaf al-bayani. Baik. So kita nampak di sini bagaimana surah Al-Baqarah ini, walaupun pada permulaannya dia punya flow itu begitu lancar, ya, daripada perkataan ataupun kita kata dimulakan dengan huruf yang kita mungkin tak terbayang ada makna. Benda tak ada makna, kita kata alif, lam, mim. Macam mana kita nak kata dia boleh related dengan ayat selepas dia? Betul tak? Kita tak terbayang macam mana huruf boleh related dengan perkataan, dengan ayat. Ya? Tetapi tengok, huruf muqatta'ah tadi boleh related dengan ayat lepas dia. Ya? Boleh menjadi satu, kita kata relation yang sangat mantap, hubungan yang sangat sangat jitu, sangat lancar, dan tidak ada gap, tidak ada putih, dan dia ada munasabah yang sangat-sangat besar. Ayat itu jadi macam satu cerita yang bersambung-sambung yang sangat hebat, walaupun kita pada pemikiran makhluk yang lemah, yang dhaif ini, kita tak mungkin terbayang. Macam mana huruf nak buat cerita mula dengan huruf? Ada ke orang buat cerita mula dengan huruf? Kan? Tidak ada. Kan? Tulis N, betul cerita, dan huruf N tu ada kaitan dengan cerita lepas dia. Manusia payah nak buat macam tu. Kan? Ini hanya boleh dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja yang boleh bercakap dengan bahasa yang begini tinggi nilai balaghahnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sekadar itu dulu untuk hari ini. Semoga Allah Taala memudahkan urusan kita dan memberikan manfaat atas apa yang kita belajar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.